Mengikut kurikulum didefinisikan sebagai cara pendidik berfikir secara mendalam tentang kanak-kanak dan mempunyai pengalaman bersama kanak-kanak semasa di sekolah. Kurikulum ini membawa maksud sebagai senarai topik pembelajaran yang bakal dilaksanakan dan dijalankan. Daya Ceklah 2003 pernah mengatakan bahawa kurikulum adalah pengajaran dan pembelajaran yang disusun bagi mencapai suatu matlamat pengajaran dan pendidikan. Manakala menurut Catron dan Allen 1999 nyatakan bahawa kurikulum telah dibahagikan kepada dua, iaitu nyata dan tersembunyi. Kurikulum yang tersembunyi adalah pengajaran dan pembelajaran yang kanak-kanak belajar secara langsung. Kurikulum nyata pula ialah pengajaran dan pembelajaran secara langsung tentang perkembangan kanak-kanak, contohnya seperti jasmani, rohani, emosi dan intelek. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK telah dicipta berdasarkan kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Mengikut KSPK, sesuatu bahasa itu sangat penting dalam proses pembelajaran dan pelajaran. Kemahiran bahasa juga amat penting dan perlu ada di setiap diri kanak-kanak, dan penguasaan kemahiran bahasa ini juga diperoleh melalui kemahiran bertutur, mendengar, membaca dan menulis. Kurikulum Reggio Emilia ini dapat mencipta keadaan pembelajaran yang mengalahkan dan memudahkan proses pembelajaran, dan kanak-kanak dapat membina kekuatan untuk berfikir secara sendiri tanpa bantuan dari siapa-siapa pun. Kurikulum ini boleh dipandang sebagai satu sumber untuk membantu pendidik dan kanak-kanak ketika mereka sedang bekerjasama untuk membina pendidikan mereka sendiri. Kurikulum ini juga telah banyak digunakan di sekolah dan telah menarik minat ramai pendidik. Kurikulum ini telah terhasil dari pengalaman pertama yang dirancang oleh pendidik untuk menolong kanak-kanak mencari persedaran positif dan fizikal serta mereka. Kurikulum Reggio Emilia sangat penting bagi semua pelajar yang akan menjadi pendidik atau guru di masa hadapan. Reggio Emilia didapati bahawa ia terdapat kelebihannya tersendiri. Antara kelebihannya ialah Reggio Emilia tahu akan kanak-kanak perlu meneroka tersendiri yang ditadbir oleh kanak-kanak. Contohnya, bayi yang berusia 6 bulan akan belajar menerap yang tersendiri. Kesannya, bayi itu akan belajar menerap dengan tersendiri dan dia akan bersungguh-sungguh. Terdapat juga kekurangan kurikulum Reggio Emilia pada topik ini. Antaranya ialah Reggio Emilia ianya berpendapat bahawa pengertian yang ianya berdasarkan pengalaman mereka. Ia didapati bahawa perlu berinteraksi dengan kawasan sekitar. Akan dikatakan bahawasanya teori model Froebel ianya tidak penting pada keseimbangan emosi kanak-kanak dalam mengetahui perasaan mereka. Konsep diploma pendidikan kanak-kanak terbagi kepada dua peringkat. Pada awal peringkat pertama bermula dari 0 hingga 3 tahun dan peringkat kedua pula bermula dari 3 ke 6 tahun. Tiga teori untuk mengubah kurikulum bagi diploma pendidikan kanak-kanak, iaitu teori kematangan, teori tingkah laku persekitaran dan teori konstruktivis. Pendekatan Reggio Emilia percaya bahawa anak-anak akan belajar melalui interaksi dengan orang yang berada di sekelilingnya. Seperti contoh, ibu bapa, guru-guru, rakan, saudara mara dan orang yang lebih dewasa daripada kanak-kanak tersebut. Seterusnya, pendekatan Reggio Emilia ini bagi pendidikan kanak-kanak pada usia kini pula telah menarik perhatian para guru, pendidik, peneliti dan sesiapa sahaja yang tertarik dengan pendidikan kanak-kanak pada usia ini dengan praktikal yang sangat baik. Seterusnya, pendekatan Reggio Emilia ini adalah merupakan satu inovasi yang maju bagi pendidikan kanak-kanak pada zaman ini. Projek-projek yang telah menjadi tulang belakang dalam kegiatan belajar murid-murid dan guru. Kerjasama antara pendidik dan orang sekeliling menjadi satu cara untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam pendekatan Reggio Emilia. Kesimpulan untuk kurikulum Reggio Emilia ialah, secara keseluruhannya, kurikulum Reggio Emilia adalah perancangan sebagai hasil dari minat kanak-kanak terhadap sesuatu perkara seperti bermain, belajar dan sebagainya. Prinsip Reggio Emilia ini terdiri daripada 3 asas, iaitu pendidik Reggio Emilia harus memiliki pandangan bahawa setiap anak-anak memiliki kompetensi yang kuat dan mempunyai idea yang menarik. Prinsip seterusnya ialah guru haruslah membantu kanak-kanak dan memberi kesempatan kepada mereka untuk membangun pemahaman sosial dan kehidupan.
secara amnya dapat memberi pengalaman yang baik kepada mereka. Prinsip yang terakhir ialah hubungan antara guru, murid dan ibu bapa amatlah penting dalam kurikulum Reggio Emilia ini. Seterusnya, apabila prinsip-prinsip ini ditekankan dan diberi kesempatan kepada kanak-kanak, mereka akan menunjukkan kepintaran mereka.